Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dan dalam suasana yang berterusan, dibataskan kebebasan kita bergerak dan diberi nasihat supaya jarak sosial atau pembatasan sosial itu diikuti secara lebih serius, kerana angka-angka diberikan oleh Kementerian Kesihatan atau Ketua Pengarah menunjukkan ada sedikit perubahan, tapi belum ada jaminan. Seperti mana kita lihat mempunyai negara China, khususnya di Korea, orang yang sudah beransur pulih setelah beberapa minggu kadang-kadang ada potensi dijangkiti semula. Jadi untuk kita sebagai rakyat biasa patuhlah sehingga masalah terkawal. Dari komen-komen khalayak, saya dapati ramai yang rasa lebih baik saya tumpu sedikit waktu untuk menjawab soalan-soalan. Keduanya, mereka jelaskan bahawa penjelasan saya tentang ekonomi malam tadi itu agak terlalu kerangka makronya dan sukar difaham, jadi saya akan ulang juga hal yang sedemikian. Jadi yang pertama, kita kembali kepada soalan-soalan ya. Ini Syamsul Zuraimi tentang menteri hilang ketika COVID-19. Sepatutnya mereka ini muncul dengan plan strategi sendiri dalam menghadapi situasi seperti ini dan dengan idea baru. Dia minta komen saya. Ya, kita menteri dan timbalan menteri itu 70 dan sekarang diagihkan jawatan-jawatan kepada penyokong-penyokong mereka semua, agasi-agasi utama. Ternyata ramai yang tidak pernah dengar menteri dan timbalan menteri. Setelah sebulan lebih tak ada suara pun. Yang kita tahu hanya mereka mengatur jentera politik mereka di daerah, di bahagian, dan perangai sosok lama ini masih berlaku walaupun negara menghadapi malapetaka. Ya, belanja untuk menampung kos menjaga lawatan dan perbelanjaan menteri timbalan menteri ini mencecah jutaan ringgit. Ya. Jadi kalau pun Perdana Menteri merasakan untuk selamat kedudukan beliau dan kerajaan sekarang, dia kena tambah jumlah menteri yang begitu ramai, sekurang-kurangnya jalanlah kerja dengan baik. Ada juga kritikan sekarang tentang umpamanya fake news kononnya yang sekarang dihebahkan atau diwar-warkan. Sebenarnya fake apa? Menteri-menteri patut selaraskan kenyataan mereka. Janganlah umpamanya bila kala kenyataan air suam, satu suit hazmat tulis menteri, satu lagi yang akhir pula cadang diteruskan dengan kedai gunting rambut, dah Ketua Pengarah Kesihatan nasihat jangan. Bagi rakyat biasa pun tak masuk akal. Jarak sosial, pembatasan sosial, nak gunting dari jauh macam mana? Tapi inilah kenyataan yang akan ditertawakan oleh rakyat. Kerana rakyat pun sudah faham dan kita tak boleh kawal pandangan netizen. Jadi nasihat saya ialah, dah kamu dapat jawatan dan nak sangat mati-matian tipu helah khianat, jalankan kerja. Ya, jangan duk fikir pejabat, nak bangga tunjuk pejabat, tunjuk jentera yang nampak ni masuk ke mana-mana, ikut keadaan untuk memperkuatkan kedudukan politik mereka. Jadi bagi saya, nasihat saya, tumpu soal kerja. Kita boleh bagi kenyataan lunak, tapi cuba kita fikir. Sudah fikir 70 menteri dan timbalan menteri, pernah dengar kenyataan satu atau dua? Tak tahu timbalan menteri? Tak tahu pun, tak pernah dengar. Ini satu hal yang sangat genting dalam keadaan kita hadapi COVID-19. Soalan kedua, Khairul Rawi tentang pegawai keselamatan dan pekerja pembersihan sekolah yang diberhentikan. Seperti mana saya sebut semalam, memang banyak kelompok-kelompok kecil ini diberhentikan. Dan saya percaya akan mencecah dengan kedudukan IKS ratusan ribu, ya? Dan kerajaan harus mengambil serius
walaupun ada masalah keselamatan, kesihatan, ada masalah ekonomi, tetapi harus memikir bagaimana tangani masalah pengangguran yang besar, ya. Dan kadang-kadang problem seperti mana yang kita saksikan, ya, dari Cameron Highlands, barang pertanian yang terbuang, kemudian di Kuala Selangor dan di Johor, Nenas. Hal-hal ini harus kita cuba selesaikan dengan baik, kerana pertama ada keperluan bahan makanan, keduanya ini nasib peladang dan petani. Saya siarkan umpamanya keluhan petani Kelantan, selalu orang kata tak rajin apa, dia kerja hasilnya ribuan, tak ada pembeli, tak ada pasaran, dia tak boleh jual, dan ini harus kita cuba selesaikan, ya. Soalan ketiga, ini sensitif sikit. Khairul Azlan, nakal sikit ni. Kenapa Tun Mahathir susah untuk serah kuasa kepada Datuk Seri sebelum ini? Pertama, kita tanya dia lah. Keduanya, ini sudah jadi rahsia umum, ya. Saya tak mau panjangkan kerana saya seperti mana sudah tahu dalam banyak kenyataan saya tidak mau jadi ini satu medan pertarungan peribadi, ya. Tetapi kita tahu orang yang janji mungkiri, orang yang main politik, mengkhianati amanah itu kita tahu, tapi saya rasa lebih baik kita terus ke depan dan percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kebijaksanaan rakyat. Keempat, kes rasuah pemimpin sebelum ini, kenapa ambil masa untuk putuskan kesalahan sedangkan bukti sudah jelas, ya. Ini kita kena jelas, ya. Surah Azlan, proses undang-undang mesti dipatuhi, ya. Sama ada kita suka atau tidak suka dengan tokoh itu. Jangan buat perangai dan kelakuan seperti dulu, ya. Pernah umpamanya dicemari, kecam badan kehakiman kerana berjalan di bawah telunjuk sang penguasa, ya. Kajian siasatan dibuat, ya, dan membuktikan hal yang sedemikian berlaku. Ingat cerita peguam dengan korek, ya. Ini semua bukti yang jelas Suruhanjaya menetapkan ada bentuk penipuan, penyalahgunaan kuasa. Jadi kita kena jaga. Sebab itu semasa dalam Pakatan Harapan, walaupun saya banyak orang tanya pasal tak buat itu, tak buat ini, saya bukan dalam kerajaan Pakatan Harapan, saya ahli parlimen dalam Pakatan Harapan. Pendapat saya tak pernah ditanya oleh Perdana Menteri, ya. Jadi bukan soal nak pertahankan, itu kenyataan dia. Tetapi pendapat saya ialah untuk menghormati due process. Kita tak suka ada kes 1MDB, bukti yang jelas, itu pendapat kita. Harus orang yang dituduh berhak untuk mempertahankan dirinya dalam satu proses undang-undang yang bebas. Kita juga tidak mahu nampak umpamanya, satu dua tokoh ini kita benci, kita hantam dia habis-habisan, siang malam serang dia. Orang keliling kita yang penuh dengan rasuah, membazir, belanja berlebih-lebihan, ya, itu kita padamkan kerana dia penyokong kita. Ini sistem ini kita harus tolak. Jadi sebab itu saya pernah sebut dalam masa pentadbiran yang lalu, dan saya Abu Kasim sendiri saya sebut, ya, kita boleh menyerang apa yang kita anggap rasuah penyalahgunaan kuasa oleh Kerajaan Barisan Nasional, tetapi jangan kita cuba remehkan dan padamkan apa bentuk penyalahgunaan kuasa, pembaziran dan rasuah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Itu pendidikan saya agak jelas, ya. Kita boleh tukar Pesuruhjaya, ya. Tapi Pesuruhjaya juga kalau tidak bebas, dia keras terhadap kelompok satu lagi, dia sangat lumayan dengan kawan-kawan kartelnya yang dianggap sahabat, oleh yang demikian tidak menjadi persoalan. Hal-hal yang ini mesti dibetulkan. Jadi jangan kita gopoh untuk hukum orang, kita tunggu sehingga proses itu
dipatuhi sepenuhnya. Tanaka Mustafa, ini menarik kerana Tanaka ni banyak menyerang saya ni. Pandangan Datuk Seri mengenai konservatisme dan liberalisme di negara kita, yang manakah lebih sesuai untuk memangkin keharmonian hidup bermasyarakat? Mungkin silap orang, saya minta maaf Tanaka ya. Saya jelaskan tentang liberal semalam, konservatif. Ini kita orang Islam ini kadang-kadang terperangkap dengan penggunaan istilah Barat. Saya masa saya jadi profesor di Amerika Syarikat, saya dalam ucapan saya beritahu kepada banyak orang Amerika ini, jangan kamu tentukan the language of discourse, bahasa wacana atau tajuk wacana jangan kamu tentukan. Islam ini tidak toleran atau Islam ini Taliban. Jadi itu pandangan kamu yang kamu paksakan atas kami. Itu kita serang dia, tapi kita pun terperangkap juga. Kita guna istilah umpamanya sekular, kita guna istilah sekular, itu kadang-kadang kita tidak faham. Istilah sekular itu ada sejarah dia. Ekstrimnya itu laicite, yang putus hubungan sama sekali dengan agama dan politik atau negara, dan keduanya sekular yang lebih lunak, yang cuba mengimbangi, membahagikan di antara dua bidang tugas. Ya, itu harus kita bahaskan secara teliti. Begitu juga liberal yang saya jelaskan. Liberal kalau kita kata untuk kita ini sedia mendengar, ada democratic values, ada democratic accountability, ada kesediaan untuk menerima pandangan atau mendengar pandangan yang berbeza walaupun kita tidak setuju, tetapi kita boleh jawab dan berhujah, ataupun kita ambil sikap liberal sehingga semuanya mungkin, ya. Nak telanjang ke, nak apa pun boleh. Itu ada juga yang ekstrim, ya. Begitu juga dalam pandangan tentang konservatif, ya. Konservatif ini, ya, kita kalau kita dalam Islam ini ada juga aliran konservatifnya. Umpamanya kita tertakluk kepada Al-Quran, kepada hadis dan sirah. Ini conservative values dan tidak ada salah. Ada yang nilai yang baik dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam yang kita terima, yang sebenarnya menjadi paksi bagi kehidupan manusia, membedakan dia dengan haiwan. Tetapi kalau konservatif bermakna dia itu kolot, tak mau terima pembaharuan, Turki yang gagah itu. Ada juga satu ketika di mana ada kecenderungan atau sikap untuk menentang mesin cetak. Okey, ini telah menghambat kemajuan. Itu konservatif yang tidak menguntungkan. Ada percubaan umpamanya dulu bila sebahagian kecil guru-guru agama yang takut dengan sekolah, terutama sekolah barat, maka menentang anak-anak masuk. Jadi kadang-kadang dia menjadi satu kesan yang negatif kepada kita. Jadi oleh demikian jangan kita terperangkaplah dengan istilah konservatif. Ya, saya konservatif, saya juga liberal, saya juga demokratik, tapi saya bukan demokratik sehingga semuanya itu keputusan rakyat sehingga boleh menolak hukum, moral dan akhlak. Tapi ini tajuk berat, kita boleh bincang kemudian. Jambu Barokah bertanya tindakan undang-undang terhadap Ustaz Hadi. Peguam mencadangkan, tapi saya ni tidak sangat cenderung setakat ini ya. Jadi kita tengok dulu, kerana isunya banyak, bukan saja Freemason, Zionis disokong oleh Amerika, Anwar disokong oleh Amerika, disokong oleh Singapura. Hebat ni kajian-kajian begini. Saya kontak Amerika ini kalau ada kawan-kawan yang lama-lama dulu. Trump saya tak pernah jumpa, Obama saya tak pernah main golf dengan dia. Jadi untuk salahkan saya apa? Tapi kalau Obama itu ada pendirian menyuarakan supaya Anwar dibebaskan dari penjara, saya terima kasih. Bukan je Obama, sahabat saya Tayyip Erdogan Turki lagi kuat, dan banyak lagi pemimpin lain. Jadi Rus Rashid
Adakah peruntukan yang digunakan kerajaan ketika ini hasil penjimatan kerajaan PH yang lalu? Itu benar. Kalau tidak kita jalankan urus keuangan dengan cermat, bila kita hadapi malapetaka sekarang, keadaan lebih parah. Zawawi Mughni, tidak ramai pemimpin Melayu yang angkat puisi Melayu seperti itu, Seri komen. Saya rasa sebagai seorang Melayu, saya bangga dengan bahasa saya, dengan sastra saya dan budaya saya dan warisan khazanah sejarah negara kita. Ada orang bincang soal Melayu, baca hikayat Hang Tuah ke, sejarah Melayu pun tidak, sastrawan negara pun dia tak kenal, tak pernah baca buku-buku Melayu. Ini pun penyakit. Tapi tanggungjawab saya memperkenalkan supaya bila kita cakap soal Melayu, kita tahu nilai dan kekuatan. Komen Datuk Seri mengenai pengumuman kerajaan membenarkan kedai gunting rambut. Aduhai. Ini dah Ketua Pengarah Kesihatan bagi nasihat. Menteri-menteri yang tengah rasa hebat ni kena dengar, selaraskan. Ya. Kita dah bagi tahu soal keselamatan, soal kesihatan itu dia tentu ada beberapa keputusan harus dirujuk kepada Kementerian Kesihatan. Dan itu ikut khalayak, tanyalah biasa, orang biasa. Kita simpati dengan tukang gunting, simpati. Rambut saya dah panjang sikit nak kena gunting juga, tapi hai, tunggulah sekejap, kerana risikonya besar. Dia tak ada kemunasabahannya untuk izinkan tukang gunting, tak izinkan anak-anak pergi ke sekolah. Jadi harap cerdik sikit. Gambar Datuk Seri ulang tahun Mahatma Gandhi, ada gambar? Kerana gambar puja gambar orang mati haram. Bila yang saya puja, bila pergi situ, dia minta kita hormat Mahatma Gandhi. Jadi saya pun pergi perkenalkan dia dan letak bunga tanda hormat. Tapi kalau ada umpamanya mufti bagi pandangan, kata jangan buat, saya ikut saja. Tapi bagi saya itu satu budaya tanda hormat kerana kita lakukan terhadap pemimpin yang kita hormati. Dan bagi saya Mahatma Gandhi ini ada juga kekuatan dia dan peranan dia. Baik. Seperti mana kita janjikan, mula kita nak masih bicara soal pendidikan, tetapi beramai yang membangkitkan untuk minta saya jelaskan dengan lebih mudah mengapa saya menegur Menteri Kewangan bila dia gunakan unjuran Fitch tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2021, tahun depan 5.8%. Ini dia pilih satu walaupun semua yang lain tidak bersetuju. Umpamanya saya nak sebut kalau tak salah MIER, Badan Penyelidikan Ekonomi kita meletakkan masih negatif 4%. Tetapi ia tertakluk juga dengan apa yang berlaku sekarang. Sekarang masih, walaupun kita tak kata lockdown, tapi ya masih pembatasan ini berlaku, kawalan keselamatan masih berlaku, kilang-kilang masih ditutup, sekolah masih belum dibuka. Jadi dia lebih lama daripada yang dijangka dan kita belum pasti bila akan berhenti, dan kalau berhenti pun tentu tidak seperti biasa. Ini apa yang pernah disebut oleh pakar politik, sains politik sebagai post normal times. Dia tidak akan normal lagi dah. Cara kita kontak, keperluan untuk digital ekonomi, online itu kan lebih meningkat, dan kesedaran kita, keprihatinan kita tentang masalah kesihatan, masalah berkaitan keselamatan itu lebih daripada dulu. Jadi oleh demikian saya nak ulang apa yang saya sebut begini. Bank negara sebut tahun ini ada contraction, maknanya negatif. Andaiannya kalau keadaan baik serta-merta, ada kemungkinan naik pertumbuhan ekonomi sedikit tahun depan. Tetapi belum ada kepastian. Saya bagi semalam dua alasan. Pertama, masalah COVID ini masalah universal,
Belum ada negara selain daripada negara China yang nampak mula bergerak lepas daripada kongkongan ini. Keduanya, Malaysia ini negara perdagangan, trading nation. Trading nation ini dia kena ekspor. Ekspor ke mana? Jadi ada masalah tenaga pembeli, ada pengeluaran, ada ekspor. Semua ini terjejas, ya. Dan sekarang ini yang bangkitkan masalah juga adalah industri kecil dan sederhana. Dan ini kita ulang kerana walaupun ada bantuan dan penyelesaian kerajaan, tetapi ia belum dapat memberikan satu gambaran yang positif. Dan kalau ini terus berlaku, ia dibimbangi akan tambah menjejaskan. Kalau keadaan begini, katalah ini bulan April, ya, bulan Mei, Jun kita boleh merangkak, bulan Julai, Ogos kita boleh bertapak, ya. Itu masih dalam keadaan yang sangat rendah, sebab keupayaan kita untuk ekspor ke Amerika, ke Eropah, ke China, ke India itu sangat terbatas. Dan semua ekonomi ini di negara-negara tersebut menghadapi kemelesetan ataupun pertumbuhan yang sangat rendah. Jadi permohonan dan permintaan itu juga akan terjejas. Jadi saya dalam hal ini saya ambil bagi pandangan yang agak keras sedikit, sebab saya tidak suka dan tidak setuju, ya, ekonomi ini dipermainkan dari segi politik untuk melunakkan, tetapi tidak benar. Cakap soal pertumbuhan mungkin akan 5%. Orang tak kerja ratusan ribu. Ini anak-anak yang keluar ni sekarang di universiti yang akan menjadi penganggur begitu banyak. Ramai yang mula bekerja diberhentikan, ya. Walaupun kajian kata bagilah allowance 600 lah begitu begini. Semua ini ada kesannya sedikit, tetapi kita lihat daripada angkanya membimbangkan. Ya, kita ada saudara mara tanya aja, ya, yang dah beritahu ini akhir bulan. Kalau yang sementara, yang intern out. Jadi oleh demikian saya rasa tumpuan kita ialah untuk menyatakan baik negara kita hadapi masalah, kita akan hadapi kemelesetan. Kalaupun naik tahun depan itu sangat sedikit, maka ada beberapa langkah segera dan tegas yang harus dilakukan oleh kerajaan. Dan tindakan-tindakan ini mungkin sedikit menyulitkan. Tapi kalau kita berikan tahun depan dah tahun 5%, orang tak payah bimbang lah, beberapa bulan lagi keadaan sudah lumayan. Ini orang yang hidup terpekai dengan angka pun jadi masalah. Dan saya umpamanya tengok ni soal unjuran tentang pengangguran, ya, itu suatu yang membimbangkan di negara kita. Angka-angka ini saya tidak bermaksud untuk ulas di sini, kerana yang diminta ialah untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah kepada awam tentang kedudukan ekonomi yang rumit dan memerlukan kajian bertegas. Tetapi kalau tegas dia bermakna 70 menteri dan timbalan menteri belanja seperti biasa, dan rencana politik seperti biasa, saya tidak fikir ini pimpinan dianggap bertanggungjawab. Terima kasih. Kita jumpa esok insya-Allah. Malam Isnin ini kita selalunya adakan bentuk selawat dan tazkirah, tetapi saya harap kawan-kawan dapat ingat dan fikir semula beberapa keputusan. Ada setengah kata kita ini terlalu lembut, teguran saya ada yang kata terlalu keras. Itu tak apalah pandangan-pandangan, tapi ada juga maki hamun seperti biasa. Itu laskar upahan ni biasalah, itu tak, saya pun tak jadi masalah sangat, ya. Tapi saya juga ambil kesempatan untuk menjelaskan beberapa isu secara ringkas tadi, dan juga soal ekonomi ini. Ekonomi ini tentang unjuran, dia ada hubungan, ya. Kalau kita kata unjuran kita 2% tahun depan, ini kita tahu ada masalah. Kalau kita bagi tahu 5.8% itu lebih baik daripada keadaan sebelum Covid. Sebelum Covid itu 4.3, hebat sangat tu, ya. Kalau betul, alhamdulillah. Tapi kalau unjuran kita itu pakai unjuran politik yang akan jadi mangsa, bukan menteri, rakyat di bawah. Jangan kita
permainkan isu ini. Sebab itu saya ulang malam ini tentang isu pertumbuhan. Mudah-mudahan ia dapat memberikan sedikit pencerahan yang amat diperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.